Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Siapa sebenarnya yang membawa kebatilan? Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang pada 4 Julai menulis sebuah rencana yang bertajuk Mengikut Pemimpin Sampai ke Akhirat. Dalam tulisannya, beliau menyeru sebagai orang yang beriman, kita hendaklah taat kepada ulil amri atau orang-orang yang berkuasa. Ulil amri ialah para pemimpin yang memenuhi syarat dan para ilmuwan yang memelihara petunjuk Allah dan cara pelaksanaannya yang adil. Bukan alasan lagi, kononnya kini kita tidak mampu dilaksanakan Islam kerana tiada persediaan dan alasan-alasan lain seperti Islam tidak sesuai pada zaman ini. Namun sebaliknya secara terus-menerus melaksanakan perkara selain daripada ajaran Islam yang dikatakan lebih baik. Walaupun apa yang dilakukan itu gagal menyelesaikan masalah di negara penciptanya, katanya. Menurut beliau, inilah alasan mereka yang melaksanakan agenda musuh Islam yang tidak memberikan tempat dan peluang kepada Islam, atau juga alasan mereka yang buta Al-Quran dan jahil ilmunya. Kata Hadi, Allah Subhanahu Wa Taala telah menegaskan bahawa mereka yang diberikan amanah pemimpin, syaratnya ialah kalangan yang erat hubungannya dengan Allah, menegakkan ekonomi yang adil, melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar, serta berwawasan hari akhirat. Bukanlah dilantik pemimpin daripada kalangan mereka yang fasik, pembohong, yang menipu rakyat, tidak melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar serta hanya berwawasan dunia tanpa mengambil kira perhitungan pada hari pembalasan di akhirat kelak, ujar Hadi. Tulisan Hadi ini muncul beberapa hari selepas kenyataan media Istana Negara yang kali ketiga bertarikh 29 Jun 2021 bahawa Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah menzahirkan pandangan bahawa Parlimen boleh dan perlu bersidang. Siapa yang ditomahnya sebagai musuh Islam itu telah dinyatakan dalam tulisan beliau sebelum ini. Justru selain membayangkan pujian terhadap dirinya dan ahli partinya sendiri, tulisan ini secara tersirat memberi amaran kepada rakan ta'awunnya iaitu UMNO supaya jangan menyokong Pakatan Harapan jika wujud undi tidak percaya terhadap ulil amrinya Tan Sri Mahyadin Yassin. Ini amat jelas apabila beliau menyambung bebelannya dengan secara terus terang menyerang Pakatan Harapan walaupun gagal menampilkan contoh yang mantap. Di Malaysia pula, wabak politiking yang dialami agak berbeza, tetapi virusnya merebak dengan sangat meluas. Bermula apabila kerajaan Pakatan Harapan yang memenangi pilihan raya dengan janji dan manifesto yang sebahagian besarnya adalah bohong dan menipu. Mereka juga mendapat dukungan media sosial upahan tanpa sempadan yang menyebarkan pelbagai penipuan, berita palsu dan sebagainya. Sehingga mereka berjaya mencapai kemenangan dan menubuhkan sebuah kerajaan yang membawa pendekatan liberal yang tidak sesuai dengan masyarakat negara ini. Dakwanya dalam tulisannya pada 5 Jun lalu yang turut diterbitkan Harakah Daily. Menurut beliau, akhirnya kerajaan Pakatan Harapan tumbang secara demokrasi apabila adanya keinsafan dalam kalangan sebahagian ahli parlimen yang kembali ke pangkal jalan bagi menyelamatkan negara. Namun begitu, pandemik politiking gila untuk berkuasa semula masih menjalar menular wabaknya sehingga tidak mempedulikan wabak COVID-19 yang mengancam nyawa rakyat, katanya. Beliau juga menuduh pemimpin Pakatan Harapan berusaha menubuhkan jajaran baharu sehingga mengheret semua pihak berpolitiking. Raja-Raja Melayu sepatutnya tidak diheret berpolitiking kerana baginda masih banyak tugas-tugas yang lebih penting daripada melayan kehendak mereka yang berpenyakit politiking itu, tegasnya. Kelakar. Siapa yang derhaka sebenarnya? Ingkar titah Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu supaya Parlimen bersidang dengan secepat mungkin sehingga baginda terpaksa mengulanginya. Bukankah gerombolan yang merampas mandat rakyat yang kononnya tindakan demokrasi yang turut didukung oleh Hadi dan partinya?
Sedangkan Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu sedar bahawa darurat yang dilaksanakan sejak 12 Januari lalu langsung tidak ada kesan kepada penularan pandemik COVID-19 yang semakin ganas. Rakyat semakin menderita, hilang mata pencarian sehingga bilangan membunuh diri semakin meningkat. Mereka mengangkat bendera putih kerana sudah tidak nampak jalan keluar daripada kesengsaraan. Namun pemimpin PAS kata ia kerja orang gila. Justru siapa sebenarnya yang tidak sedar diri? Siapa yang dilantik memegang jawatan sebagai Duta Khas Perdana Menteri yang bertaraf Menteri ke Timur Tengah kononnya untuk membawa pelaburan masuk ke negara ini? Sudah berapa bilion pelaburan dari Timur Tengah yang dibawa Hadi sejak beliau menjadi Duta Khas tersebut? Hadapilah pemimpin Pakatan Harapan pada mesyuarat khas Penggal ketiga Parlimen ke-14 yang diadakan selama 5 hari mulai 26 hingga 29 Julai dan 2 Ogos bagi Dewan Rakyat dan 3 hari mulai 3 hingga 5 Ogos 2021 bagi Dewan Negara. Tepuk dada, tanyalah hati nurani. Jangan hanya berkokok di media sosial tetapi ponteng pula di Parlimen. Jom channel kembalikan kata-kata Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yang digunakan untuk kalian yang waras untuk berfikir. Kembali kepada kebenaran lebih baik daripada berterusan kerana dalam kebatilan. Syamsuddin Al-Qurtubi, Tafsir Al-Qurtubi.